Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita boleh berjumpa kembali dalam siri yang ke-86. Siri 86. Siri yang ke-86, dan kita bersyukur kepada Allah, dan semoga saja kita masih diberikan kesempatan untuk selalu menyertai perkongsian bahasa Al-Quran yang kita adakan di halaman Facebook Pusat Tahfiz At-Taqwa ini. Dan salawat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang telah menyertai perkongsian kita ni dari awal, dari siri yang pertama ataupun dari siri-siri yang sebelum ni, yang setia mendengarkan kita. Semoga saja usaha kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi alasan kita untuk masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai perkongsian kita, marilah kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan, perkongsian yang kita bagikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma taqabbal minna du'aana. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai pada siri yang ke-85. Dah banyak yang kita pelajari menggunakan kitab yang merah dan kitab yang hijau. Kitab yang hijau dan kitab merah ni dah banyak kita kongsikan. Okey. Dan insya-Allah pada kesempatan kali ini, sebagaimana biasanya, saya akan berkongsi dan kita bersama akan membahas latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran menggunakan kitab yang merah ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita memulai latihan, sila dibuka buku latihan ni pada muka surat 55. Muka surat 55. Ini masih surah Al-Baqarah, ayat yang ke-191 hingga 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillahi fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Sadaqallahul azim. Ini ayat 191 hingga 193 daripada surah Al-Baqarah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan buka, boleh nak buka sekali Al-Quran pun juga boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita di sini ni di muka surat yang 55 ni kita kena mencari fa'il. Kita kena mencari fa'il. Fa'il dia sini dia dah tetapkan dengan penulis iaitu Dr. Warusli dah tetapkan yang mana satu fa'il mereka, yang mana satu fa'il untuk kamu atau kalian. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita mulai ya. Cuma sebelum kita memulai yang ni, saya nak singgung sedikit yang semalam, latihan kita semalam, iaitunya yang pada bahagian man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang semalam tu dalam doa Nabi Ibrahim, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum. Man amana minhum, amana tersebut fa'il dia betul huwa. Yang minhum tu jadi apa? Semalam kita teragu-ragu, yang minhum itu bukan fa'il, itu adalah hal nama dia dalam bahasa Arab. Itu dalam kaedah nahwu dia dinamai hal. Okey. Jadi minhum tu hal lah. Di semalam kita koreksi sedikit, walaupun semalam kita jawab fa'il dia amanah itu adalah huwa atau mustatir. Cuma kita nak perbetulkan yang minhum dia itu adalah sebagai hal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah waqtuluhum. Waqtuluhum. Apa? Waqtuluhum. Okey. Yang hum ni ini betul kata ganti nama juga. Tapi dia tak ada kena mengena. Yang hum tu maknanya mereka. Tapi yang hum di sini ni ini sebagai objek. Sebagai objek. Okey. Jadi yang mana fa'il dia? Kalau dalam muka surat 55 ni, fa'il dia antara dua saja. Kalau tak mereka, kamu. Kalau tak mereka, kamu. Jadi cuma kita nak tentukan dulu yang mana fa'il dia. Fa'il dia adalah yang ni. Yang waw ni waw. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan terjumpa waw di ujung perkataan fi'il, itu fa'il tu, simbol fa'il. Cuma kita kena pastikan yang waw tu makna dia mereka ke kamu atau kalian. Okey. Jadi waw ni fa'il. Ini fa'il dia. Okey. Ini ni fi'il apa ni? Fi'il apa tu? Ini adalah fi'il amar. Asal dia apa? Asal dia qatala yaqtulu. Sebab tu dia berubah menjadi uqtul. Uqtul. Qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu tu makna dia bunuh. Lepas tu fi'il amar dia apa? Uqtul. Lepas tu ditambah dengan waw, maka dia berubah menjadi uqtulu. Uqtulu. Jadi makna ini ni apa ni makna dia? Cuba cari di wazak di huruf, maknanya cari di qaf
ta dan lam. Tadi macam yang kita cakap tadi, makna dia adalah membunuh. Jadi kalau uqtul maknanya bunuhlah. Bunuhlah. Ada waw sini, fa'il dia waw. Jadi dan hendaklah kalian atau kamu membunuh mereka. Dan hendaklah kalian atau kamu membunuh mereka. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Dan hendaklah kalian membunuh mereka haitsu thaqiftumuhum, di manapun kalian menjumpai mereka. Wa akhrijuhum. 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 Wa akhrijuhum. Yang hum sini ni sama macam tadi. Ini hanya sebagai objek. Ni objek dia, maf'ulun bih nama dia. Yang mana fa'il dia? Yang ini juga, ini fa'il dia. Fa'il. Ini fa'il. Lepas tu yang ini ni akhrij. Akhriju. Bentuk asal dia apa? Akhraja. Akhraja yukhriju. Akhraja yukhriju. Lepas tu fi'il amar dia adalah akhrij. Akhrij. Sebab tu dia berubah menjadi akhriju. Asal dia adalah akhrij. Titik jim kenapa kan? Apa? Titik jim. Mana? Yang jim yang mana? Sini. Okey. Jadi dia akhrij, lepas tu berubah jadi akhriju. Kenapa disebabkan tambahkan dengan waw? Akhrijuhum. Akhraja yukhriju, apa wazan dia ni? Wazan dia adalah af'ala. Yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Ini wazan dia. Wazan fi'il amar dia af'il. Jadi fa'ain dan lam dia apa saja? Fa'ain dan lam ni adalah kha, ra dan jim. Ni dia fa'ain dan lam dia. Kha, ra dan jim. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari makna dia. Maknanya keluarkan, mengeluarkan. Akhraja yukhriju maknanya mengeluarkan. Kalau kharaja yakhruju makna dia keluar. Akhraja mengeluarkan. Mengeluarkan tu maksud dia mengusir. Mengusir tau. Mengusir. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan keluarkanlah mereka min haitsu akhrajukum, di mana saja mereka mengusir kalian. Jadi kalau mereka mengusir kalian, kalian usir juga mereka. Wal fitnatu ashaddu minal qatli. Dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Okey, sebabkan fitnah ni kan boleh membuat dua orang yang bersahabat, dua orang yang bersaudara, sedarah boleh bertengkar disebabkan fitnah. Dua orang yang dari kecil berkawan sebabkan fitnah boleh saling bermusuhan. Dua orang yang saling mencintai sebabkan fitnah boleh saling membenci. Itu disebabkan fitnah. Jadi fitnah itu lebih kejam pada pembunuhan. Wala tuqatiluhum 'inda al-masjidil haram. Wala tuqatiluhum Okey, sebelum masuk sini tadi, ini fa'ilnya kalian dan hendaklah kalian mengusir. Kalian fa'il dia. Terlupa saya nak pastikan dia. Jadi kalian Okey, kita sambung lagi. Wala tuqatiluhum. Wala tuqatiluhum. Yang hum di sini ni
Yang hum di sini ni adalah sama macam ni tadi, sebagai objek atau maf'ulun bih. Yang mana fa'il dia? Fa'il dia waw juga. Waw juga fa'il dia. Waw tu fa'il. Wala tuqatiluhum. Dan janganlah. La tu maknanya janganlah. Dan janganlah tuqatil. Ini ni apa makna tuqatil ni? Yang waw ni fa'il dia ni apa makna dia kalau yang waw ni? Yang waw tu makna dia kalian. Kalian juga. Kalian Sebabkan ini waw ni kan dia ada dengan ta kan. Kalau waw dengan ta makna dia kalian. Kalau di fi'il mudhari', ni kan fi'il mudhari'. Di awal di ta berakhiran waw. Itu makna dia kalian tu. Kalau di awal dia ya berakhiran dengan waw, itu maknanya mereka. Okey? Cuma fa'il dia jangan pula sebut waw dengan ta, bukan. Waw sahaja. Yang ta ni hanya membantu kita dalam membezakan antara mereka dengan kamu, itu saja. Okey? Jadi, dan hendaklah kalian dan janganlah kalian tuqatil. Apa makna dia? Wazan dia dulu kita cari. Wazan dia adalah tufa'il atau tufa'ilu. Wazan dia. Jadi apa kata dasar dia? Yang sejajar dengan fa'ain dan lam, itunya qaf, ta dan lam. Cuba cari di qaf, ta dan lam. Cari di sana. Maka akan terjumpa makna dia saling membunuh. Jadi kalau wazan ini makna dia saling membunuh kalau tengok dalam kamus kata dasar. Atau makna dia berperang. Kan kalau saling membunuh tu kan berperang. Jadi perbezaan wazan, kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar, kalau yang macam ni tadi, ini asal dia kharaja. Kharaja makna dia keluar. Ini dalam bahasa Arab ada dua fi'il lah. Fi'il tu ada terbagi dua, yang berdasarkan dia perlukan objek ke tak. Perlukan objek ke tak. Macam kalau saya cakap kharajtu minal madrasah. Saya keluar dari madrasah. Ini tak ada objek sini tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada objek, tak ada maf'ulun bih, tak ada yang dikenakan. Lepas tu berubah dia jadi akhraja. Maknanya dia sekarang mengeluarkan. Akhrajtu al-kitaba minal mahfazati. Saya mengeluarkan. Ini objek dia. Apa objek dia? Kitab. Ini objek dia. Saya mengeluarkan kitab daripada beg. Saya mengeluarkan kitab daripada beg. Jadi apa yang dikeluarkan? Kitab. Ada objek dia. Jadi perbezaan antara kharaja menjadi akhraja. Jadi perubahan dia ni 3 huruf kan. Ini 4 huruf. Salah satu fungsi dia adalah nama dia litta'diyah. Litta'diyah. Apa tu Ustaz? Okey, sebelum kita masuk sini, saya jelaskan. Ini nama dia dalam bahasa fi'il yang tak perlu objek, itu dinamai lazim. Fi'il lazim nama dia, tuan-tuan dan puan. Kalau fi'il yang perlukan objek, itu dinamai fi'il muta'addin atau al-muta'addi. Fi'il muta'addi. Jadi, fungsi wazan akhraja atau af'ala, wazan af'ala adalah litta'diyah, untuk menjadikan fi'il yang asal mula dia lazim menjadi fi'il yang muta'addi. Kharaja contoh dia, asal mula dia 3 huruf, dia lazim. Kita ubah menjadi af'ala, maka dia menjadi muta'addi. Sebab tu fungsi dia adalah litta'diyah. Ini fungsi, salah satu fungsi dari wazan. Kenapa dia ubah dari 3 huruf menjadi 4 huruf? Apa fungsi dia? Inilah fungsi dia tuan-tuan dan puan. Macam tu juga yang kes yang kedua ni. Tadi waqtuluhum qatala yaqtulu.
Tadi kita nampak qatalak dulu kan di awal kan. Qatalak dulu makna dia membunuh. Tapi kalau dah jadi qatala yuqatilu, makna dia sekarang apa? Saling membunuh. Saling membunuh. Kalau qatala dulu membunuh. Membunuh atau memukul atau macam manalah, satu orang saja yang pukul. Tapi kalau qatala yuqatilu saling dia. Ini ni fungsi wazan dia daripada fa'ala yaf'ulu menjadi fa'ala yufailu. Fungsi wazan dia apa nama dia? Lil musyarakati baina itsnain au aktsar. Baina itsnaini au aktsar. Baina itsnaini au aktsar. Yang ini pun jadi lil musyarakah baina itsnaini au aktsar. Jadi asal mula dia qatala dulu maknanya dia apa? Membunuh. Tapi kalau dah jadi qatala yuqatilu, saling membunuh, sama ada antara dua orang ataupun aksar ataupun lebih, ataupun antara dua kaum. Jadi betul. Jadi kalau fi'il lazim ni tak ada maf'ulun bih. Saya bagi kod dia mim fa. Mim fa ni maknanya maf'ulun bih. Lazim tak ada maf'ulun bih. Muta'addi ada maf'ulun bih. Muta'addi ni ada maf'ulun bih. Itu perbezaan dia. Lazim tak ada maf'ulun bih. Muta'addi ada maf'ulun bih. Itu saja perbezaan dia. Umpama qatala itu berarti saling. Apa? Adakah semacam Ya, makna dia saling. Makna dia saling. Qatala itu saling makna dia, saling membunuh. Cuma kalau dalam Al-Quran, terjemahan Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan akan jumpai makna dia adalah berperang. Sebab kan saling membunuh ni kan makna dia yang sesuai itu kan berperang sebenarnya. Okey. Dan sebenarnya fungsi daripada wazan, macam ni kan fungsi wazan nama tajuk dia ni kalau dalam ilmu saraf. Itu ada saya uraikan di live sebelum ni. Cuma tuan-tuan dan puan-puan boleh sila layari di YouTube, channel YouTube kita. Ada sana tu fungsi wazan, boleh tengok sana. Dia tu ada di sana. Saya lupa pula pada yang video nombor berapa ke saya lupa. Cuma boleh tengok di YouTube kita. Di sana tu ada fungsi wazan. Saya jelaskan dah. Nota nanti kita cuba usahakan. Kita cuba usahakan dalam membuat nota dia. Okey. InsyaAllah kita usahakan dalam membuat nota. Okey, dah sampai sini. Jadi kita kembali lagi kepada tajuk kita tadi ya. Wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian berperang atau berperang dengan mereka, saling membunuh dengan mereka. Indal Masjidil Haram, di sekitaran dekat Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum, sehingga mereka tu mengajak kalian berperang. Yuqatilukum. Yuqatilukum. Okey, hatta yuqatilukum. Jadi hatta yuqatilukum, sehingga. Okey. Sekarang kita tengok yang ni ya. Perkataan yang ni ya.
Sini tuqatiluhum, yuqatilukum. Kalau sini ni waw, betul juga fa'il dia adalah waw. Sini waw dia bermaknakan kalian. Kalau di sini makna waw sini bukan kalian lagi. Sini adalah mereka. Ni mereka. Cara nak bezakan dia, tengok di huruf mudhara'ah dia. Sini pakai ya dengan waw, maknanya mereka. Kalau sini waw dia dengan ta. Itu cara nak membezakan mereka dengan kamu. Ya. Cuma fa'il dia bukan waw dengan ya, tapi waw sahaja. Waw sahaja fa'il dia. Jangan sebut pula ya tu fa'il juga, jangan. Waw sahaja. Okey. Jadi, dan wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi, dan janganlah kalian berperang dengan mereka hingga di dekat Masjidil Haram, hatta yuqatilukum, sehingga mereka memerangi kalian di sana. Fa in qataluukum faqtuluhum. Fa in qataluukum faqtuluhum. Okey. Sepadam yang ni ya. Fa in qataluukum faqtuluhum. Okey. Okey. Fa in qataluukum, ni qataluukum. Ini maf'ulun bih ni objek dia. Itu objek dia, qatalum. Jikalau qatalu. Ni qatala yuqatilu ni fi'il madi dia. Waw ni fa'il dia. Waw ni sini ni apa makna dia? Kalau waw pada fi'il madi, ingat saja, waw pada fi'il madi itu bermaknakan mereka. Okey. Kalau waw pada fi'il madi itu maknanya mereka. Tapi kalau pada fi'il mudhari antara dua, antara mereka ataupun kamu. Waw dia simbol fa'il waw tu. Tapi kalau fi'il madi, waw tu bermaknakan mereka. Okey? Jadi, jikalau mereka memerangi kalian, berperang dengan kalian, memerangi kalian, faqtuluhum, maka hendaklah kalau pada fi'il amar ada waw di akhiran dia, waw tu maknanya kalian. Jadi makna kalau fi'il madi maknanya mereka, ada waw. Kalau pada fi'il amar, ini fi'il amar ni, di sini ni maknanya kalian atau kamu. Okey. Jadi kalau waw tu pada fi'il madi maknanya mereka. Pada fi'il amar maknanya kalian atau kamu. Itu perbezaan dia. Jadi, dan jikalau mereka membunuh kalian atau saling berbunuh, saling memerangi kalian, berperang dengan kalian, faqtuluhum, maka hendaklah kalian berperang dengan mereka. Bunuhlah mereka, maka hendaklah kalian membunuh mereka. Jadi kalian di sini ya. Okey. Kadzalika jazaul kafirin. Begitulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Okey. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Okey. Pada yang ni fa in intahau. Fa in intahau. Ini ada waw lagi tuan-tuan dan puan-puan. Ada waw. Ini fa'il dia. Tapi maknanya mereka ke kalian? Tengok dulu fi'il dia. Fi'il apa ni? Fi'il madi. Kalau fi'il madi kalau ada waw, mesti itu tu makna dia mereka. Macam ni tadi. Maknanya mereka. Jadi kalau fi'il madi terjumpa waw, maknanya apa? Ustaz Syahmi? Mereka. Bagus Ustaz Syahmi. Bersama kita ada Ustaz Syahmi nama dia. Mereka. Okey.
Maknanya sini mereka fa'il dia. Fi'il madi ni asalnya apa? Intaha. Intaha yantahi. Bila mana plus dengan waw, yang ya ni, yang huruf illah dia dipadamkan, dibuang, maka menjadi intahau. Mana? Fa yang mana? Betul ya, istinaf. Betul. Istinaf tu permulaan, memulai ayat yang baru ya. Betul. Istinaf. Okey, istinaf. Fa ini jadi intaha, yang ya ni kan ada huruf illah belakang dia. Bila mana berjumpa dengan waw, maka huruf illah dia dibuang. Jadi intahau jadi dia. Wazan dia adalah ifta'ala. Ifta'ala. Wazan dia ifta'ala. Okey. Jadi makna dia apa? Fa in intahau. Dan jikalau mereka habis, makna dia habis ni. Tak cuma makna di sini ni yang lebih sesuai dia adalah berhenti. Jikalau mereka berhenti berperang dengan kalian, fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Okey, terus waqatiluhum. Waqatiluhum hatta. Ini ni ada waw. Yang hum ni makna dia ni sebagai objek Objek. Ni ada waw. Ini fa'il dia. Jadi fa'il sekarang ni banyak waw semua waw nampak dia. Nampaknya semuanya waw fa'il sekarang Jadi ini fa'il waw. Ini fi'il apa dulu? Ini adalah fi'il qatala. Sorry qatala yuqatilu qatil. Jadi ini fi'il apa ni Ustaz Syahmi? Ini qatilu. Fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il madi, fi'il amar, fi'il mudhari'. Qatilu. Fi'il amar. Kalau fi'il madi qatala, dia pakai baris fathah. Ustaz Syami ni belum makan lagi, jadi dia tak fokus Ni kena bagi makan nanti. Tapi biasa orang Okey. Jadi qatiluhum fi'il amar. Jadi kalau fi'il amar macam saya cakap tadi, fi'il amar akhiran dia ada waw. Waw tu sebagai fa'il. Waw tu pasti makna dia kalian. Waw tu kalian. Tak ada waw tu makna dia mereka sana. Kalian. Jadi kalau ada fi'il amar, belakang dia ada waw. Waw tu makna kalian. Jadi makna sini apa? Waqatiluhum, dan hendaklah kalian memerangi mereka hatta la takuna fitnatun, sehingga tak ada lagi fitnah, wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama hanyalah untuk, dan yang ada hanya agama Allah. Fa in tahau, dan jikalau sama dengan ni tadi, fa in tahau sama tu, maknanya fa'il adalah mereka. Dan jikalau mereka berhenti atau jikalau mereka habis, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tak ada lagi permusuhan kecuali ke atas orang-orang yang zalim. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita nak ringkaskan sedikit. Okey. Kita nak ringkaskan. Ini fi'il madi.
Ini fi'il mudhari'. Ini fi'il amar. Uqtuluhum. Uqtuluhum ni fi'il amar. Uqtulu. Sini ni apa fa'il dia? Kalian. Uqtulu. Lepas tu akhriju. Ni fi'il amar juga. Akhriju. Fa'il dia apa? Kalian juga. Lepas tu akhraju. Akhraju tu fi'il madi. Akhraju. Akhraju Akhraju ni fa'il dia apa? Kalian juga. Kalian, mereka. Mereka. Lepas tu tuqatilu. Fi'il mudhari'. Tuqatilu. Ni fa'il dia waw juga. Sama macam ni. Sini ni apa? Kalian. Okey. Yuqatilukum. Yuqatilu. Fa'il dia apa? Ini mereka. Lepas tu qatalukum. Fi'il madi. Ini fa'il dia apa? Mereka. Itunya wow. Fa in qatalukum faqtuluhum. Uqtulu. Ni dah ya kalian. Faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Fa in intahau. Fi'il madi. Ni waw juga. Maknanya apa? Mereka. Fa innallaha ghafurun wa qatiluhum. Qatilu fi'il amar. Ada waw juga fa'il dia. Jadi maknanya apa sini? Kalian. Qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu indallahi wa yakuna ad-dinu lillahi fa in intahau sana fala udwana illa 'alal zalimin. Boleh nampak sini tuan-tuan dan puan-puan semua? Ni ringkasan dia. Ada soalan? Macam mana nak tahu fi'il amar qatilu? Lepas tu Ustaz nak tanya takwa dan takut sama kerjaan. Macam mana nak Ustaz nak tanya takwa dan takut Sama kerjaan. macam mana? Kerjaan dalam Arab. Takwa. Sekejap. Yang pertama apa tadi? Macam mana nak tahu fi'il amar qatilu? Kalau fi'il mad, kalau dia mana yang saya tulis kejap macam ni dia wazan dia tu, dia bentuk dia tu qatala yuqatilu qatil qatala yuqatilu qatil. Wazan dia apa? Fa'ala yufa'ilu fa'il. Sekarang Ustaz tanya kepada Syahmi, baris apa yang berbeza antara fi'il madi dengan fi'il amar sini? Ain dan lam fi'il. Ain dia yang penting. Ain dia yang paling berbeza. Okey, Ustaz contohkan kepada Syahmi Sini ada Syahmi, Ustaz Syahmi contoh dia sabaqa. Sabaqa ni makna dia bermusabaqah, bertanding. Sabaqa yusabiqu. Kalau Ustaz tulis sini Ustaz Syahmi.
Sabiqu. Sabiqu. Ini fi'il amar ke fi'il mudhari? Fi'il amar ke fi'il madi Ustaz Sahmi? Fi'il amar. Dari mana Ustaz Sahmi tahu? Daripada ain dalam fi'il. Ain sedia saja. Ni ain dia. Tengok kepada ain dia. Ain dia kasrah. Fi'il amar sini. Contoh dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sari'u. Ustaz Sami, ini apa ni? Fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar juga. Wa in jahadu. Wa in jahadu. Ada? Jahadu. Contoh jahadu. Ini fi'il apa ni? Ustaz Sami. Jahadu, bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ini apa ni fi'il apa? Ustaz Sami, cepat. Tengok ain dia. Tengok ain dia saja. Ni. Apa ni madi? Fi'il madi. Saya tak tunjuk pada tuan-tuan pada dia. Alhamdulillah. Okey, dah. Dah siap dah. Tengok pada ain. Okey. Lepas tu nak tanya takwa dan takut sama ke ejaan dia? Takwa. Takut, takwa dengan takut. Kalau takwa tu ittaqa yattaqi. Okey. Ni sejak ni di luar soalan. Takwa tu ittaqa yattaqi. Ittaqa yattaqi. Ni takwa. Ittaqa yattaqi, takwan. Ittaqa yattaqi makna dia bertakwa. Dia pun juga boleh memaknakan takut. Kalau bentuk yang 3 huruf dia, bentuk semula dia waqa. Waqa yaqi. Ini bentuk 3 huruf dia. Sebelum diubah menjadi 5 huruf. 3 huruf dia macam ni ya. Sebelum diubah wazannya. Kalau waqayaki makna dia menjaga. Jagalah. Sebab tu dalam surah Baqarah, waqu anfusakum wa ahlikum nara, dan jagalah keluarga kamu, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Okey, kita tutup dulu. Kita nak masuk kepada ringkasan kita tadi. Okey. Jadi yang waw, fa'il dengan simbol waw. Ini kita ni fa'il kita simbol waw saja. Fa'il kita ni sekarang ni hanyalah simbol waw. Cuma waw tu mempunyai 2 makna. Sama ada mereka ke kalian. Okey. Kita tengok Saya padang yang ni dulu Kita nak fokus pada yang ni tadi. Jadi pada fi'il madi ada juga fa'il tu, simbol fa'il tu yang waw. Waw. Kalau fi'il madi, kalau simbol fa'il dia adalah waw, maka maknanya tu mereka tu. Dah pasti mereka. Pada fi'il madi ya. Jadi kalau fi'il madi, simbol fa'il dia adalah waw atau kata ganti nama waw, maka waw tu bermaknakan apa Ustaz Sami? Mereka. Sini ni apa? Mereka mengeluarkan. Mereka saling berperang. Mereka berhenti. Jahadu, mereka bermujahadah. Okey. Itu ya. Jadi kalau pada fi'il madi, waw tu bermaknakan mereka. Tak ada lagi waw tu yang bermaknakan kalian. Kalau kalian pakai tum dia pada fi'il madi. Contoh dia wa id akhadhtum. Tum tu baru kalian maknanya. Okey. Lepas tu pada fi'il mudhari', waw ni boleh bermaknakan kalian, boleh bermaknakan mereka. Macam mana kita nak bezakan dia Ustaz? Kalau yang waw kalian dengan yang waw mereka ni, apa cara membezakan dia? Tengok kepada huruf mudhara'ah dia. Kalau dia kalian, kalau waw ni bermaknakan kalian, huruf mudhara'ah dia adalah ta.
Kalau waw ni bermaknakan mereka, huruf mudhara'ah dia adalah ya. Ini pada fi'il mudhari'. Jadi tuqatilu kalian, yuqatilu mereka. Okey. Okey, lepas tu kita masuk pada fi'il amar. Fi'il amar yang menggunakan fa'il waw. Ini contoh dia. Kalau fi'il amar yang pakai waw tu, ada waw belakang dia tu, maka kata ganti nama waw tu maknanya kalian. Maknanya kalian. Tak ada maknanya mereka, kalian. Okey, jadi contoh sini ni, uqtulu, hendaklah kalian membunuh. Akhriju, hendaklah kalian mengusir. Qatilu, hendaklah kalian saling membunuh. Itu makna dia. Jadi kalian. Okey, kalian. Jadi itu perbezaan dia. Semua di fi'il madi ada waw, ada simbol fa'il waw. Di fi'il mudhari ada simbol fa'il waw. Di fi'il amar ada simbol fa'il waw. Macam inilah perbezaan makna-makna simbol waw tu tuan-tuan dan puan-puan. Sila dipahami. Semoga boleh dipahamkan kan? Okey. Saya padam Apa? Okey, saya padam Okey, ada soalan tak ada? Saya padam. Saya nak apakan sedikit masalah yang fi'il muta'addi dengan lazim tadi ya. Kita nak bahas sedikit fi'il muta'addi lazim. Jadi fi'il itu terbagi atas dua, bi'atibari ma'nahu, sesuai dengan makna dia. Makna dia itu perlukan objek ke tak? Yang pertama, nama dia al-lazim. Al-fi'lu al-lazim. Al-fi'lu al-lazim. Al-lazim atau lazimun. Ini tak perlu pakai objek. Lepas tu al-fi'lu al-muta'addi. Ini perlukan objek. Ini tak payah maf'ulun bih. Mimfa, saya buat mimfa. Mimfa ni apa makna dia? Maf'ulun bih. Atau dia objek. Saya buat objek. Dia tak payah objek, tak payah maf'ulun bih. Contoh dia macam mana Ustaz? Contoh dia macam perkataan kharajtu. Kharajtu minal fasli. Saya keluar daripada kelas. Contoh dia lagi. Pergi bahasa Arab dia apa? Pergi bahasa Arab dia pergi. Mana? Pergi bahasa Arab apa? Ustaz Marzuki. Ni sini ada pula Ustaz Marzuki. Apa pergi bahasa Arab dia? Zahaba. Zahaba ni perlukan objek ke tak? Saya pergi ke pasar. Tak ada objek dia. Saya pergi ke pasar. Ke pasar tu keterangan tempat saja. Kalau pergi tak ada objek. Tak ada yang dikenakan, tak ada mangsa dia. Macam juga saya balik dari kampung. Balik ada objek ke tak? Tak ada juga. Macam raja'tu minal qaryati. Saya pulang dari kampung. Tak ada juga maf'ulun bih, tak ada objek. Itu dinamai fi'il lazim. Itu lazim nama dia, tuan-tuan dan puan-puan. Macam contoh lagi yang lain. Saya bahagia. Saya bahagia, farihtu. Ini tak ada objek ni. Itulah lazim. Farihtu. Berbeza dengan al-muta'addi, fi'il yang muta'addi. Muta'addi ni dia perlukan objek. Contoh sini akhraja, kita ubah jadi kharaja, kita ubah jadi akhraja. Akhrajtu al-qalama minal, daripada al-khizanati.
Saya mengeluarkan pen daripada almari. Ada benda yang dikeluarkan, ada yang dikeluarkan, ada yang dikenakan. Iaitunya pen. Ini maf'ulun bih, objek. Maka fi'il akhraja ini adalah muta'addi. Macam tu juga fariha. Ataupun contoh lagi contoh lagi yang fi'il yang muta'addi apa dia? Contoh contoh lagi yang kata betul. Kata betul ad-darsa. Saya menulis pelajaran. Saya menulis pelajaran. Jadi saya menulis, ada yang ditulis, ada yang dikenakan. Apa dia? Pelajaran. Itu objek dia ada sana. Jadi itu termasuk fi'il muta'addi. Jadi itulah perbezaan lazim dengan al-muta'addi. Okey, ini yang lazim, ini yang muta'addi. Adakah lazim ni ustaz 3 huruf saja? Ada juga fi'il lazim tu yang 4 huruf, 5 huruf. Tak mesti 1 huruf, 3 huruf saja. Adakah fi'il muta'addi ni hanya yang 3 4 huruf ke atas, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf? Tak juga, ada juga 3 huruf macam ni. Jadi dia tak kena mengena dengan fi'il yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, tak ada kena mengena. Cuma tengok dari segi makna dia saja. Kalau makna fi'il tu perlukan objek, maka dinamai muta'addi. Kalau makna fi'il tu tak perlu objek, maka dinamai lazim. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja terlebih dahulu kita sudah alhamdulillah kita sudah bersama-sama dan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sudah hampir 1 jam, dan alhamdulillah Ustaz Farid pun dah ada bersama kita semua. Jadi apa-apa yang kita kongsikan dan yang kita diskusikan bersama-sama boleh dipahami dan memberikan semangat bagi tuan-tuan dan puan-puan untuk selalu belajar bahasa Arab. Mohon maaf atas segala kesilapan saya dan kekurangan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazakallah diucapkan kepada Ustaz Agong kerana memberi pencerahan mengenai dengan buku latihan yang kita bincangkan. Alhamdulillah, sekarang kita beralih kepada buku yang berwarna hijau dalam slot yang kedua, iaitu Qamus Al-Quran. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya telah habis pusingan yang pertama dahulu, slot yang dalam Qamus Al-Quran yang mempunyai 3 kotak merah ataupun 4 kotak merah. Sekarang ini kita nak mencari yang mempunyai 2 kotak merah bermula daripada huruf alif. Alhamdulillah, sekarang ini kita berada pada huruf dad kerana semalam telah pun selesai huruf sad. Semalam kita selesai huruf sad. Sekarang kita berpindah kepada huruf dad. Tuan-tuan lihat pada muka surat 139. Okey. Yang pertama, perkataan dhahakaf. Dhahakaf, iaitu dhahika yadhaku. Apa maksudnya? Dhahika yadhaku iaitu ketawa. Datang hid. Bukan datang hid. Datang hid bukan hadha yahid. Jadi tuan-tuan potong tu.
Dhahika makna datang haid tu tuan-tuan potong. Sebab wayasalunaka 'anil mahid. Juzuk yang kedua. Mahid. Mim hayadat. Masdar mimi. Okey, masdar yang bermula pada huruf mim. Dia ha alif dad. Bukan dhahika. Dhahika yadhaku maknanya adalah ketawa. Dia tulis datang haid. Jadi datang haid tu tuan-tuan potonglah. Adhaka ni membuatkan ketawa, seseorang ketawa, menjadikan ia ketawa. Sama juga kalau tuan-tuan tengok ghadiba yaghdabu. Ghadiba makna marah. Kalau aghdaba makna menjadikan ia marah. Boleh nampak Jadi di sini adhaka membuatkan, menjadikan ia ketawa. Tuan-tuan boleh lihat di dalam surah Dhahika Yadhaku ni, surah Taubah. Surah Taubah juzuk yang ke-10, 9 lay plus 1 page. Tuan-tuan lihat ayat di tengah tu. Apa ya? Dia kata فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Juzuk 10 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا. Daripada dhahika yadhaku tu. Dhahika yadhaku ketawa. فَلْيَضْحَكُوا maknanya hendaklah, maka mereka akan tertawa. فَلْيَضْحَكُوا qalila, sedikit, وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, ketawanya banyak. Kalau kita lihat di sini, ini adalah fi'il amar. Fi'il amar lam tu lam amar. فَلْيَضْحَكُوا qalila, hendaklah mereka ketawa sedikit. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, hendaklah mereka menangis banyak. Makna biarlah mereka, okey, biarlah mereka ketawa sedikit. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan dengan sebab apa yang mereka lakukan. Itu fi'il amar lah. Wal yabku falyadhaku, fi'il amar ghaib kita panggil. Lam tu lam ghaib. Sebab fi'il amar ni selalunya dalamnya ada dhamir anta, antum ataupun antuma, anti. Okey. Contoh kalau dhahika yadhaku, fi'il amar untuk anta idhak. Untuk antuma idhaka. Untuk antum idhaku. Untuk anti idhaki. Panjang ada ya. Untuk antuma idhaka. Untuk antunna idhakna. Itu fi'il amar secara umumnya untuk mukhatab. Yang bercakap depan kita. Tapi bila fi'il amar ghaib, dia tak ada di sini, kita suruh dia sepatutnya buat begini, dia sepatutnya ketawa, dia sepatutnya, itu kita panggil fi'il amar yang ada dhamir huwa, huma, hum. Kita panggil fi'il ghaib, dia selalunya ada lam. Dipanggil lam amar. Okey. Seterusnya dhahaya. Dhahiya yadha, makna kena panas matahari, cahaya matahari. Dia boleh dhahiya yadha, boleh dhaha yadhu pun boleh. Cahaya matahari juga kena panas matahari. Dhaha yadhu. Dhaha yadhu. Dalam surah apa nama ni? Sebelum Al-Anbiya, suratul Taha. Suratul Taha 9 lay plus 1 page juga. Sama. 9 lay plus 1 page. Kisah Nabi Adam alaihissalatu wassalam atas tu. Kemudian wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Sesungguhnya kamu, wa annaka la tadma'u fiha, kamu tidak akan dahaga di dalam syurga. Wa la tadha, kamu tidak akan kena cahaya matahari dalam syurga. Okey, dekat dunia ni kita perlu juga cahaya matahari tapi dekat syurga tak perlulah. Dan tak ada panas cahaya matahari tu. Satu lagi duha. Duha ni waktu duha lah. Waktu naik matahari tu, satu galah, satu lembing. Gitu waktu duha.
dalam Quran banyaklah wasyamsi wadduhaha. Wadduha wallaili idza saja. Apa nama dari akhir surah An-Nazi'at ke apa? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Okey, semua duha. Duha ni maksudnya waktu duha. Apa itu waktu duha? Waktu naik matahari satu lembing, satu tombak. Naik matahari satu tombak iaitu 27 minit. Nah, seperti mana yang Jakim tetapkan 27 minit. Nah, itulah waktu duha ataupun itulah waktu isyraq. Sebelum daripada itu tak boleh semayang Nah. Sebelum itu tak boleh semayang. Jadi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i kita ni ada 5 waktu diharamkan semayang. Antara salah satunya adalah daripada lepas semayang fardu subuh, lepas kita semayang fardu subuh sampailah terbitnya matahari. Itu satu. Yang kedua, daripada terbit matahari sampailah naiknya satu galah. Dia pecah jadi dua. Sebenarnya satu je. Daripada lepas kita semayang fardu subuh sampailah naik matahari satu galah. Itulah dia. Tapi dia pecah dua. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bagi tahu apa di sini? Nak bagi tahu waktu yang dibenarkan sembahyang adalah selepas daripada naiknya matahari satu tombak. Bersamaan dengan apa? Ada dipanggil dalam ilmu falak, ada dipanggil sebagai rubu' al-mujayyab. Dibentuk tiga segi dia bentuk dia tiga segi, boleh tengok ukuran matahari. Jadi di situ Jakim menetapkan 27 minit selepas daripada terbitnya matahari. Selepas waktu syuruk lah. Terbit matahari tu waktu syuruk. Jangan dekat masjid bunyi je tet waktu syuruk terus semayang. Tak boleh lah. Sebab itu baru nak terbit matahari tak keluar lagi, baru nak keluar. Mana boleh semayang lagi? Sampai naik satu tombak, maka dibenarkan semayang. Itulah dia semayang syuruk, isyraq, itulah dia semayang duha. Sama. Sebab semayang isyraq ni ada ulama kata tak ada isyraq, duha terus. Siapa yang berpandangan ada isyraq, maka buatlah isyraq 2 rakaat, beri salam, buatlah duha 2 rakaat, beri salam. Boleh Jadi mengenai dengan itulah dia kita panggil duha dan juga isyraq. Itu perbezaan yang ketara. Jangan disamakan. Sebab dua perkara yang berbeza. Boleh Kemudian kita lihat lagi. Di mana tu? Muka surat 140 pula. Huruf dot ni sikit je. Antara huruf yang susah untuk disebut. Untuk orang Melayu susah nak sebut huruf dot. Okey. Perkataan daya'ain. Daya'ain tu adalah adha'a yudhi'u idha'atan. Adha'a ni makna mensia-siakan. Kalau da'a ya da'a makna menjadi sia-sia. Okey. Adha'a atas wazan af'ala yuf'ilu, adha'a yudhi'u. Okey dalam surah apa nama Yusuf dalam juzuk 13 berapa lai satu lai dua lai plus satu page, juzuk 13 ayat yang kedua page tu فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
Kat mana? Qalu a innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nampak ayat akhir tu. Nah, baru jumpa. Qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallah, sesungguhnya Allah la yudhi'u, tidak mensia-siakan ajral muhsinin, ganjaran orang yang berbuat kebaikan. Adha'a yudhi'u. Kemudian muka surat 141 pula kita lihat. Waktu subuh di Selangor tambah 8 minit. Itu tak kena-mengena dengan perbahasan yang kita sebut tadi waktu duha syuruk tu. Dia kena, tapi itu ijtihad lah. Kita panggil ijtihad. Waktu semayang adalah ijtihad. Ijtihad di kalangan ulama' mengikut ilmu yang mereka ada. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kitab-kitab lama, kitab-kitab ulama'-ulama' dulu, mereka kata bila waktu duha ni 15 minit selepas daripada waktu syuruk terbit matahari. Sebab mereka tak ada lagi alat-alat untuk mengukur ketepatan waktu. Okey. Tapi dalam falak ini mereka pelbagai alat mereka ada untuk kita panggil apa, untuk mengira ketepatan kiblat. Waktu sembahyang diambil kira semua tu. Diambil kira semua tu, dan juga dia tak boleh lari. Kalau lari akan jadi silap lah. Jadi falak ni matematik kena cakap. Kemudian yang kata tambah 8 minit tu ijtihad di kalangan ulama'. Ijtihad. Jadi di Selangor mereka tambah 8 minit. Mereka sebenarnya ada waktu ihtiyat. Selalunya kalau masuk Zuhur 1.30 minit. Selalunya masuk Zuhur mungkin 1.27, 28, tapi mereka lambatkan sikit 1.30 sebagai langkah ihtiyat, 2-3 minit. Untuk subuh, mungkin subuh masuk contoh pukul 6.15 minit. Tapi mereka akan awalkan sikit. Bukan waktu subuh tau. Kita panggil waktu apa nama ni? Yalah, waktu subuh lah. Kerana bukan awal. Bukan dipanggil waktu subuh tau. Dipanggil waktu apa nama, imsak. Mereka akan awalkan sikit supaya manusia lebih berhati-hati untuk berpuasa ni. Jangan terlajak. Okey? Jadi waktu semayang selalu mereka akan lewatkan 2-3 minit lah sebagai langkah ihtiyat, berhati-hati. Jadi 8 minit adalah penambahan. Sebab apa tambah? Sebab apa ditambah? Itu ijtihad. Bila tambah 8 minit, maka waktu maghrib tetap sama. Yang perbezaannya adalah pada waktu subuh tu. Kemudian kita lihat seterusnya, yang penting kita tahu sekarang ini itu dalam konteks ijtihad. Sebahagian ulama' mereka sebahagian negeri mereka tambah 8 minit, sebahagian negeri mereka tak tambah. Sebab apa mereka tak tambah? Itulah ijtihad. Ijtihad di kalangan mereka. Okey. Atas ilmu falak yang mereka adalah. Seterusnya dha ya qaf. Dhaqa, makna dhaqa yadhiqu, menjadi sempit. Dalam surah Taha ada 9 line plus 1 page juga kalau ada 9 line plus 1 page. Apa dia ya? Apa dia ayat dia? Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka
wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tak ada dhaqa. Tu dongka. Betul. Tuan-tuan tengok juzuk 16. 9 line plus 1 page Juzuk berapa saya bagi tahu tadi? 16 betul surah Taha. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dhanka tu makna sempit juga. Tapi bukan dhaqa dhaqa yadhiqu. Jadi bukanlah. Tuan-tuan cari dekat mana ayat dia dhaqa yadhiqu. Dhiqun tu isim masdar dia makna kesempitan, noun. Dhaqa tu verb. Dha'iq adalah isim fa'il, orang yang sempit. Dha'iq, dayyiq. Dayyiq ataupun dha'iq, benda yang sempit. Kita berpindah pula pada huruf ta. Muka surat 142. Dha dah habis dah, satu hari dah habis. Kemudian kita pindah huruf ta. Huruf ta, taba'a. Taba'a ya taba'u makna chop, tutup hati. Dalam surah apa namanya? Juzuk 14 suratul Nahl. Juzuk 14 suratul Nahl. Juzuk 14 tu 9 lai. Ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Taba'a ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Allah Ta'ala kunci taba'a Allah, hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Mereka itu orang-orang yang lalai. Jadi taba'a dengan khatama makna lebih kurang sama je. Cuma taba'a lebih berat tau sebenarnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala khatamallahu ala qulubihim wa sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Taba'a tutup, mengunci hati. Khatama pun sama juga, kunci hati. Tapi taba'a lebih teruk, lebih hebat. Kerana khatama tutup, ada peluang lagi, takut-takut mereka nak beriman. Tapi taba'a memang dah chop, tutup, termeterai hati mereka. Tidak ada ruang untuk mereka menerima hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya perkataan tarafa. Tarufun. Tarufun dalam suratul Qamar ada. Apa nama suratul Qamar? Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar wa laqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Tak ada. Tapi wa ma amruna illa kalamhin bil basar, sekali mata kalamhin bil basar. Tuan lihat juzuk suratul Qamar akhir sekali. Sebelum masuk surah apa nama tu? Surah Al-Waqi'ah. Surah Ar-Rahman. Juzuk 27. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Tidaklah kami perintahkan, tiadalah perintah kami melainkan satu perkataan yang begitu cepat seperti kalamhin bil basar, seperti sekelip mata. Pandangan mata. Tarfun ni pandangan mata. Ni sekelip mata. Tarfun. Seterusnya tuan-tuan lihat perkataan tarfun atraf. Itu maknanya apa? Maknanya sebahagian. Sempadan, tarfun. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam kamus, tuan-tuan lihat perkataan di mana dalam Quran tarfun. Tuan-tuan lihat. At-taraf. Fasabbih wa atrafan nahar. Fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda.
Di mana tu? Fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda wa la tamuddanna 'ainaika. Tuan-tuan lihat tengok juzuk 14 kalau ada. 14 Suratul Hijr. Kita cuba dulu tengok kalau ada. Tak ada kat sini Tuan-tuan lihat pula satu lagi surah tu apa nama ni? Taha. Taha ayat last sekali tengok surah tu Taha. Di sini ada. Tuan-tuan nampak tak? Pada ayat ke-130 muka surat yang ke-321 surah tu Taha. Ayat 130 Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Di mana tu? Wa atrafan nahar, di hujung-hujung siang. Apa maksud hujung siang? Nak terbenam matahari dah lah. Sebelum terbenam matahari tu maksud dia. Ya. Nak terbenam matahari waktu sejuk. Bertasbihlah kepada Allah. Pada waktu malam bertasbih juga. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Okey, waktu malam bertasbih, waktu siang pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarfu ni maknanya apa? Tarf digunakan pada jisim pun boleh, pada waktu pun boleh, selain daripada keduanya pun boleh. Selain daripada waktu dan juga jisim boleh. Cuma kadang-kadang dia diisti'arahkan, dipinjamkan kalimah ini, dia jadi huwa karimut tarafain, iaitu al-ab wal untuk ibu dan ayah dipinjamkan. Tarafain. Okey. Tarful ain maknanya kelopak mata. Di sini kita sebut apa dia? Tarful ain, tarf pandangan mata. Okey. Dalam Quran pun ada kita lihat dalam surah apa tu? Qabla an yartadda ilayka tarfuk. Qabla an yartadda ilayka tarfuk. Okey. Tarfuk. Nampak Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Suratul Rahman. Tuan-tuan lihat Suratul Rahman 5 lai, 6 lai Suratul Rahman juzuk 27. 6 lai. Fihinna qasiratut tarfi, sifat bidadari ni dalam syurga, qasiratut tarfi, iaitu menundukkan pandangan. Nak menggambarkan tentang apa nama tunduknya pandangan mereka kerana mereka menjaga maruah diri. Juzuk yang keempat pada liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Apa maksud dia tu? Mana hilang sebahagiannya. Itu maksud dia. Tengok juzuk 4 tengok. Berapa lai? 2 lai plus 1 page. Juzuk 4. 2 lai plus 1 page. Di mana tu? 1 lai 2 lai. Okey.
Liyaqta'a tarafan 127 untuk menghancurkan satu golongan di kalangan orang-orang kafir. Menghancurkan satu golongan, tarafan. Tarafan ni boleh juga diterjemahkan satu golongan. Jadi mengkhususkan qat'at tarf, satu golongan, iaitu sekira-kira untuk merendahkan dia, menghinakan dia. Okey? Contoh macam mana tu untuk mengurangkan, menghina. Contoh dalam surah Ibrahim, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Nampak Allah Ta'ala telah memberi kerendahan kepada orang kafir dengan na'til arda. Allah Ta'ala berikan kepada orang Islam bumi, tanah. Nanqusuha, kurangkan bahagian orang kafir. Min atrafiha. Okey? Itu maksudnya. Boleh. Jadi liyaqta'a tarafan bermaksud menimpa. Menimpa satu golongan, iaitu kita panggil dihancurkan satu golongan. Nampak Contoh buka surah Ibrahim, bukan surah Ibrahim, surah Ra'd. Ar-Ra'd. Surah Ra'di, juzuk yang ke-13. Di sebelum surah Ibrahim tu. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Dan adakah mereka tidak melihat bahawa Allah lah mendatangi daerah-daerah orang-orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangkan daerah-daerah itu sedikit demi sedikit daripada tepi-tepinya. Kurangkan sikit-sikit, semua milik orang-orang Islam. Okey qabla an yartadda ilaika tarfuk, dalam surah apa nama, Suratun Namli. Tuan-tuan buka Suratun Namli juzuk 19, tuan-tuan akan jumpa di sana 9 lay plus 1 page. 9 lay plus 1 page banyak hari ni sikit-sikit 9 lay plus 1 page, 9 lay plus 1 page, juzuk ke 19, juzuk yang ke 19 betul. Muka surat yang ke 380, ayat ke-40. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, orang yang di sisinya ada ilmu daripada kitab ni, dia berkata kepada Nabi Sulaiman, ana atika bihi, aku akan bawa datang kepada kamu wahai Sulaiman istana Balqis, takhta Balqis qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum berkelipnya kelopak mata kamu. Makna dalam masa 1 saat barang tu sampai, takhta tu sampai. Ayat sebelum ni jin ifrit. Jin ini ulama tafsir kata nama dia Asif. Alif Sad Fa, Asif. Tapi pada ayat ke-39 jin ifrit
Nabi Sulaiman bentangkan, siapa boleh bawa datang istana Balqis, takhta Balqis, bukan istana, takhta Balqis, tempat duduk Balqis, kerusi Balqis, sebelum Balqis sampai ke istana aku. Ifrit jawab, apa ayat 39. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit berkata, Ifrit di kalangan jin, dia kata apa? Ana atika bihi, wahai Sulaiman, aku akan bawa datang kepada kamu takhta kerusi Balqis qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu bangun daripada kursi kamu, sebelum kamu bangun daripada takhta kamu, wahai Sulaiman. Barang dah sampai. Lajunya Ifrit. Rupanya ayat ke-40 lagi laju. Sebelum berkelip mata dah sampai dah takhta. Jadi orang yang berilmu lebih hebat sebenarnya berbanding dengan jin. Okey. Sebab itu orang yang ada ilmu dia lebih hebat. Dia kata qala al-Quran, kata qala alladhi indahu, qala alladhi indahu ilmun minal kitab, orang yang ada ilmu daripada kitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Seterusnya kita lihat perkataan apa lagi ya? Perkataan apa lagi kita nak bincang pada hari ini, iaitu tarfun, jamak dia at-taraf, iaitu sempadan ataupun sebahagian. Tarafayin nahar, tarafayin nahari la'allaka tarafayin nahar, iaitu bahagian siang. Okey. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Juzuk 12 sebelum masuk surah Yusuf, surah Hud. Sebelum masuk surah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan buka apa saya bagi tahu ni surah Hud. Okey, tuan-tuan nampak pada ayat ke berapa tu? 113. Betul Bukan 113. 114. Wa aqimis solah, kamu dirikanlah solat tarafayin nahar, pada kedua bahagian siang. Wa zulafan minal lail, dan juga daripada permulaan malam. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dua bahagian siang tu apa ya? Dua bahagian siang. Mana pagi petang lah sembahyang. Itu maksud dia. Seterusnya Taraqaf. Tariq itu jalan, tariqah tu cara jalan. Golongan pun boleh tariqah. Okey. Tariqan fil bahr. Tariqan fil bahr ni makna jalan di laut. Diisti'arahkan kalimah tu asal jalan tapi dipinjamkan setiap laluan yang manusia boleh lalu, tak kiralah jalan pada perbuatan terpuji ataupun terkeji, maka disebut sebagai tariqah. Tariqan fil bahr, satu jalan di laut. Wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Okey. Wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Was sama'i wat tariq pun ada. Surah Taha ni tentang buka surah Taha. Juzuk berapa tu? Itu surah Taha. Babi tariqatikumul muthla. Ayat ke-63, muka surat 315. Qalu in hadzani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Mereka berkata, sesungguhnya dua orang Nabi Musa, Nabi Harun ini benar-benar tukang sihir ni. Mereka berdua nak mengeluarkan kamu semua daripada bumi Mesir. Bisihrihima, dengan sihir yang ada pada Nabi Harun dengan Nabi Musa. Ini dakwaan mereka. Wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Dan Nabi Musa, Nabi Harun juga nak menghilangkan tariqatikumul musla,
iaitu adat kebiasaan kamu yang utama. Lagi apa lagi? Rasa cukup sekadar itu dulu untuk kita punya pengajian dalam ilmu apa nama Qamus Al-Quran. Kita akan sambung esok insya-Allah taala kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Esok pada hari Khamis kita akan sambung, dan kita sekarang ini kita berpindah kepada slot yang ketiga. Apa slot yang ketiga mengenai dengan tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada itu, suka saya ingatkan tuan-tuan supaya kitab tuan-tuan berada di sisi tuan-tuan, kitab Al-Quran. Kerana slot tadabbur ni dia agak rumit, memerlukan fokus ataupun tarkis yang bersungguh-sungguh daripada tuan-tuan untuk memahami kalam perbicaraan yang saya akan sebutkan sebentar lagi. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan masih ingat semalam kita bincang tentang istighfar, ada jumlah fi'liyah ismiyah, yang banyaknya fi'liyah bertasbih, yang banyaknya fi'liyah ismiyahnya kurang. Begitulah dalam Quran, yang banyaknya fi'liyah ismiyahnya kurang. Kerana apa kita telah bincangkan pada semalam, dan sekarang ini kita lihat tuan-tuan jangan lupa kita bersiaran pada hari ini slot yang ketiga, masih lagi dalam bab dipanggil sebagai bab apa ini? Jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Tuan-tuan faham bab ini, tuan-tuan akan faham bab-bab yang berikut. Tajuk kena faham dulu. At-taqdim wa ta'khir telah selesai pada minggu yang lalu. Tuan-tuan lihat betapa indahnya Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala tidak datangkan perkara-perkara yang jahat, yang tak baik, yang sesat, melainkan di atas diletakkan berbentuk jumlah fi'liyah. Tuan-tuan lihat dalam surah Ibrahim. Surah Ibrahim juzuk yang ke-13, juzuk yang ke-13 9 Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Nampak tak Quran gunakan wa yudhillullah. Allah Ta'ala menyesatkan al-zalimin, orang-orang yang zalim. Diletakkan yudhillu PL mudhari' kerana Allah Ta'ala ini bukan tetap dengan bersifat menyesatkan orang, tidak. Manusia tu yang pilih. Kemudian kita lihat bila sebut tentang hidayat, ayat suratul Hajj ayat 54. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Diletakkan wa innallaha lahadin, hada yahdi hidayatan fahuwa hadin. Diletakkan pemberi hidayat, diletakkan berbentuk ismul fa'il, tidak diletakkan verb fi'il. Kerana Allah Ta'ala memang sifat dia adalah sifat yang musbit, yang tetap adalah memberi hidayat, memberi kebaikan. Yang jahat tu bukan Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala bagi izin untuk mereka buat, tetapi Allah Ta'ala tidak bersifat dengan menyesatkan orang. Manusia tu yang pilih untuk sesat. Walikulli qaumin had. Bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Okey. Kita lihat tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang kita nak bincangkan, tazakkaru suratul A'raf ayat 201.
tadhakkaru fa innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Basar ini adalah sifat siapa? Sifat yang lazim, yang tetap bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan bukalah juzuk 9 sebelum masuk suratul Anfal. Juzuk yang ke-9 sebelum masuk suratul Anfal. Buka juzuk 9 betul lah, 9. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaitan, apabila menimpa kepada mereka bisikan jahat daripada syaitan, tadzakkaru, mereka ingat kepada Allah, fa idza hum mubsirun, tiba-tiba mereka menyadari. Lalu mereka menyadari. Okey. Ini nak bagi tahu tentang apa? Melihat ataupun menyadari. Melihat apa tu? Kesalahan-kesalahan mereka. Jadi basar ini, melihat ini adalah sifat yang lazim bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Sifat orang yang bertakwa adalah dia sifat yang lazim, yang tetap melihat ni. Adapun ainus syaitan, iaitu mata penglihatan syaitan, kadang-kadang hujibat, pandangannya dihijabkan, tak dapat lihat. Fa idza tadzakkara ra'al mazkur, apabila disingkapkan hijab maka dia akan dapat lihat. Okey Fa idza tadzakkara ra'al mazkur, bila disingkapkan dia dapat lihat. Sebab apa tak disebutkan yubsirun? Dia sebutkan ismul fa'il. Dia tak sebutkan verb fi'il. Wa innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sebab apa fa idza hum mubsirun tak diletakkan fa idza hum yubsirun? Kerana apa? Untuk memberitahu apa, an tajaddud wa iktisabin law auda sifatin. Nak memberitahu orang beriman ini, mereka bukanlah bersifat tajaddud. Mereka teringat apabila mereka lihat. Melihat tu baru mereka ingat. Sebenarnya sifat melihat ini telah pun sabit tetap dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi tuan-tuan. Kita lihat bagaimana Allah Taala menyebut kesesatan, maka Allah Taala menyandarkan, mengidhafahkan, memudhafkan kepada dirinya dengan bentuk gambaran surah fi'aliyah. Okey. Surah apa? Surah fi'aliyah. Boleh Allah Ta'ala gambarkan, meletakkan dengan surah fi'aliyah. Tapi ketika mana Allah Ta'ala nak meletakkan, Allah Ta'ala tidak menyandarkan perkara ini kepada dirinya dengan jumlah ismiyah. Setiap kali Allah Ta'ala nak sebut al-idlal, kesesatan, menyesatkan, Allah Ta'ala akan sandarkan, memudhafkan, mengidhafahkan kepada dirinya menggunakan jumlah surah, gambaran fi'aliyah, bentuk jumlah fi'aliyah. Sahaja tau. Kerana apa? Nak menunjukkan perkara sesat ni baru datang yang mereka buat. Sedangkan orang tadi sebenarnya berhak kepada dia. Apa yang berhak? Berhak untuk memilih kebenaran, tapi dia yang nak sesat.
Sekerana itu Allah Ta'ala tak sandarkan perkara ini kepada diri dia dengan jumlah ismiyah. Kalau tak, Allah Ta'ala letak apa? Allah Ta'ala letak mudillun, mudil, tapi Allah Ta'ala letak yudillu. Okey? Sebagai satu indikator dalalah, iaitu sifat menyesatkan ini bukan sifat-sifat Allah. Bukan sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala menyesatkan mereka kerana mereka yang pilih, mereka tolak kebenaran. Okey? Sebab itu kita lihat dalam surah Ghafir ayat 34, kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Ayat 34 akhir 5 lagi juzuk 24. Kadzalika yudhillullah, seperti itulah Allah Ta'ala telah menyesatkan man huwa musrifun murtab, orang yang melampaui batas, murtab yang ragu-ragu, yang syak, yang tak yakin. Bila Allah sebut, Allah menyandarkan kepada Allah sifat menyifatkan, Allah sifat menyesatkan, Allah Ta'ala tak letakkan isim. Nampak? Allah Ta'ala tak letak kadzalika mudillullah, mudillullah, tak. Allah Ta'ala letak yudillullah, letak verb. Sebab sifat tersebut bukan sifat yang kekal. Kira Allah Ta'ala nak sesat, tidak. Tapi Allah Ta'ala, dia bagi orang tadi kebenaran dan juga kesesatan. Orang tadi sebenarnya yang patutnya pilih. Maka Allah Ta'ala hanya mengizinkan sahaja. Okey. Dalam surah Ghafir juga ayat 74, kadzalika yudhillullahul kafirin. Nampak? Yudhillullah, sesat, diletakkan verb fi'il. Dalam surah Al-Baqarah ada juga wa ma yudhillu bihi, muka surat 6 ke 7 wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Okey, nampak wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Daripada adalla yudhillu, idlal. Okey, letakkan verb dekat sini pun. Ketika mana Allah Ta'ala menyifatkan syaitan dengan perkara yang sesat, Allah Ta'ala letak dia adalah jumlah ismiyah. Untuk Allah tak letak jumlah ismiyah sebab syaitan memang tetap sabit, memang dia sesuai diletakkan menyesatkan. Sebab dia tak akan berpisah. Dia memang sifat dia tu. Sifat dia letakkan jumlah ismiyah untuk menyatakan al-thabat wa thubut. Okey, tetap. Dalam suratul Qasas ayat ke-15, antara kisah Nabi Musa bersama dengan kaum dia, kaum Bani Israel, dan juga berbalah kaum tadi dengan satu kaum yang lain dinamakan kaum Qibti, kaum bangsa Firaun. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو mudillum mubin. Nampak? Mudillum mubin. Allah Ta'ala tak letak innahu aduun yudillu mubin. Quran tak sebut. Sebab syaitan sifat dia tu lah, memang menyesatkan. Kadang-kadang Allah Ta'ala menjadikan syaitan ni sifat dia sabit dan juga tajdid, iaitu berterusan, dipanggil sebagai jumlah fi'aliyah. Kita panggil lepas satu step. Quran sebut dalam surah Al-Hajj ayat ketiga keempat, wa yattabi'u kulla syaitanin marid kutib wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid kutiba alaihi annahu man tawallahu
فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Diletakkan yudil tu adalah fi'il mudhari'. Walaupun untuk syaitan tu, tengok balik. Tengok dalam surah apa ni? Suratul Hajj 17 5 lay plus 1 page. 5 lay plus berapa? 1 page. Tuan-tuan lihatlah. Wa minan nasi man yujadilu fillah. Di kalangan manusia ada orang yang berdebat mengenai Allah bighairi ilm, tanpa sebarang ilmu. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dia mengikut syaitan. Ayat keempat, kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluh. Telah ditetapkan ke atas syaitan, sesungguhnya dia man tawallahu, siapa yang mengikuti syaitan, fa annahu yudhilluh, maka syaitan akan menyesatkannya. Wa yahdihi, syaitan akan bimbing dia pergi ke neraka sa'ir. Nah, diletakkan apa tu? Fi'il mudhari' pula, yudhil. Tadi aduwwum mudhillum mubin, suratul Qasas diletakkan fi'il isim, noun. Ni untuk syaitan juga. Tapi kali kedua dalam suratul Hajj ayat ketiga keempat diletakkan verb pula. Fi'il Syaitan pernah berkata tau untuk diri dia. Dia kata bagi pihak diri dia sendiri. Suratul Nisa ayat 119 buka. Juzuk yang kelima Berapa lay tu? 8 lay. Juzuk 5. 8 lay. Juzuk 5. Tuan-tuan buka lah. Juzuk 5. Di mana? Ayat ke 119. Suratul Nisa betul? Muka surat 97. Wala udhillannahum, syaitan kata, aku pasti akan sungguh-sungguh dan pasti akan menyesatkan mereka manusia ni, hamba-hamba kamu. Wala umanniyannahum, aku akan buat mereka jadi angan-angan panjang, macam-macam angan-angan ada. Ini semua syaitan ni. Nampak dia letakkan taukid mana kali, lam tu dah lam taukid, nun taukid lagi. Jadi maknanya dia pun kata dia memang nak menyesatkan dan memberi angan-angan kepada manusia. Okey. Lagi kita lihat bila mana Allah Ta'ala menjadikan sifat syaitan ini sabit, tetap, digunakan jumlah ismiyah. Kemudian mutajaddid, dalam menyesatkan, makna sesatkan berulang-ulang kali. Digunakan pula jumlah fi'aliyah. Nampak tak? Seperti mana Allah Ta'ala menyifatkan zatnya yang mulia, yang maha tinggi dengan sabit, yang mutajaddid untuk hidayah. Untuk hidayah pun kadang-kadang Allah Ta'ala menggunakan ismiyah dan juga fi'aliyah. Jumlah ismiyah fi'aliyah. Macam syaitan lah, diletakkan jumlah fi'aliyah dan juga ismiyah untuk sesat, kerana dia memang sifat yang tetap dan akan berulang-ulang akan menyesatkan manusia. Okey, kita lihat. Allah Ta'ala mengatakan dalam suratul Hajj ayat 54, wa innallaha lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim. Bawah tu bawah sekali tu. Berapa tu ayat muka surat juzuk yang ke-17 8 lay plus 1 page. 8 lay plus 1 page. Datang buka di sana Quran. Digunakan wa innallaha lahadin. Hadi daripada hada yahdi, hadin, hadi. Jadi hadi itu adalah apa dia? Pemberi hidayat, ismul fa'il, isim lah tu. Itu untuk Allah. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Suratul Furqan ayat 31. Dalam juzuk berapa? 19 Satu lay, dua lay juzuk 19. Cukuplah Allah Tuhan kamu pemberi hidayat dan juga penolong. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Ta'ala memberi petunjuk, memberi petunjuk kepada orang yang nak ikut keridhaannya dengan
subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Qulillahu yahdi lil haqqa. Allah Ta'ala lah juga, katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kebenaran. Surah Yunus ayat 35. Jadi kadang-kadang datang jumlah ismiyah, kadang-kadang datang jumlah fi'aliyah. Ini kecantikan Al-Quran. Ada kalanya untuk Allah diletakkan hada yahdi hidayah. Kadang-kadang diletakkan jumlah ismiyah, kadang-kadang diletakkan jumlah fi'aliyah, seperti mana dikatakan kepada syaitan untuk idlal, menyesatkan. Letak jumlah fi'aliyah pun ada, jumlah ismiyah pun ada, nak menyatakan syaitan ini menyesatkan manusia berkali-kali dan juga tetap di atas kesesatan. Nak menyatakan Allah Ta'ala ini berkali-kali memberi petunjuk hidayat kepada manusia, dan juga Allah Ta'ala tetap dengan bersifat dengan sifat hidayat. Boleh? Okey. Kita lihat di dalam surah Az-Zariyat ayat 25. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Allah Ta'ala membezakan antara salam. Nampak dua salam tu Allah Ta'ala membezakan antara dua salam. Salam yang pertama dengan nasab. Faqalu salama, nasab. Salam yang kedua dengan rafa' pula. Qala salamun. Qala salam. Salamun. Dengan rafa' pula. Sudah pasti kedua-duanya tidak sama. Salaman dengan nasab, takdir dia adalah nusallimu salaman. Dengan takdirkan fi'il sallama yusallimu, nusallimu salaman. Nampak Kami, iaitu kami memberi salam dengan satu salam. Manakala salamun, dia takdir dia adalah takdir jumlah ismiyah. Kat mana tu? Salamun alaikum, salam ke atas kamu. Jadi isim lebih kuat, lebih sabit berbanding fi'il, maka menunjukkan bahawasanya Ibrahim alaihi salatu wassalam memberi salam kepada malaikat dengan kebaikan daripada apa? Daripada salam mereka. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memberi penghormatan, memberi salam kepada malaikat dengan satu perkara yang baik, satu perkara yang lebih baik berbanding apa? Berbanding beri salam malaikat kepada mereka. Nampak Sebab apa? Sebab apa? Tuan-tuan tengok. Iddakhalu alaihi faqalu, ketika mana malaikat masuk transit dan malaikat transit masuk ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, mereka menyatakan faqalu salaman. Malaikat memberi salam, maknanya nusallimu salaman, kami memberi salam. Qala salamun, Nabi Ibrahim kata salamun, tapi menggunakan isim tau. Tadi tu menggunakan fi'il nusallimu salaman. Apa beza dia fi'il dengan isim? Itulah kita sebut tadi. Bila sebut tentang fi'il dengan isim, isim jauh lebih kuat, lebih kukuh, lebih baik berbanding dengan fi'il. Jadi maksudnya salam Nabi Ibrahim lebih baik daripada salam para malaikat. Sebab itu kita lihat lagi dalam surah An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Makna menjawab salam itu lebih baik, raddut tahiyyah, menjawab salam lebih baik daripada salam. Okey. Wa idza huyyitum, apabila diberi salam bi tahiyyatin, dengan satu salam,
fahayyu, maka jawablah salam dengan lebih baik daripadanya. Jadi maksudnya apa? Faraddut tahiyyah khairun minha, iaitu menjawab salam, penghormatan, menjawab salam itu adalah lebih baik daripada memberi salam. Jadi kalau beri salam assalamualaikum, menjawab salam kena lebih baik daripada tu waalaikumsalam warahmatullah, kena tambah lagi. Nampak sebab apa tuan-tuan tengok, wa idza huyyitum bi tahiyyah, apabila diberi salam kepada kamu bi tahiyyatin, dengan satu salam, maka fahayyu fi'il amar, jawablah salam dengan lebih baik daripada salam yang mereka berikan. Dalam tafsir Al-Kabir, bahawa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, okey, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam nak apa tu? Menjawab salam ke atas mereka dengan lebih baik. Sebab itu didatangkan jumlah ismiyah. Nampak dalam tafsir Kabir menyatakan Nabi Ibrahim AS bila nak menjawab kepada malaikat yang berbentuk berupa manusia datang ke rumah Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim nak menjawab salam mereka yang lebih baik. Sebab itulah didatangkan jumlah ismiyah, kerana jumlah ismiyah adalah adalla ala dawam, menunjukkan kepada sabat dan juga subut, berterusan, wal istimrar. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekadar itu dulu perkongsian kita pada hari ini mengenai dengan jumlah fi'aliyah dan juga jumlah ismiyah. Tuan-tuan yang sedang mengikuti pengajian kita pada pagi ini, kita sebenarnya sudah berada pada sesi yang ke-80 lebih, nak hampir-hampir ke 90 dah ni. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan jangan melepaskan peluang yang ada. Kita ada page Facebook kita, Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh lajari. Di sana kita ada YouTube kami, iaitu Pusat Ilmu At-Taqwa, pun lajari di sana. InsyaAllah bila surau kita siap nanti, kita akan penuhi dengan ilmu, majlis-majlis ilmu yang dipenuhi dengan para malaikat. InsyaAllah pagi, petang, malam kita buka kepada orang awam, supaya sama-sama mereka datang untuk menuntut ilmu, sama ada ilmu Al-Quran ataupun ilmu-ilmu yang lain, hadis, fiqh dan sebagainya. Tuan-tuan, saya mewakili moderator pada hari ini memohon maaf di atas kesalahan, dan juga memohon maaf kepada tuan-tuan sekiranya saya ada kesilapan dalam perbicaraan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.